Okey. Jadi apabila kita belajar tentang bahasa, kita bandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Kalau kita lihat bahasa Melayu, kita ada kata nama. Kita ada semua benda yang kita boleh lihat dengan mata itu kata nama. Itu Melayu. Semua benda yang tangible, yang fizikal. Okey. Lepas tu ada kata ganti nama. Itu ganti nama lah. Itu saya atau dalam bahasa Inggeris pronouns. Kalau kata nama nouns lah, noun. Pronoun. Kata saya, awak, dia, mereka. Itu kata nama. Lepas tu ada kata adjektif. Bahasa Melayu ni tak tahulah bila seorang dia 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 dia, dia apa pakar bahasa kita bila dia buat kajian bagaimana nak kaji tata bahasa, kita mengikut tema-tema Inggeris, bukan tema-tema Arab. Jadi dia panggil kata adjektif. Atau orang kata sifat lah biasa. Sekarang saya pun dah lama tak belajar bahasa Melayu kat sekolah ni. Mungkin istilah dah berubah. Itu kata nama khas. Adverb, adjektif ataupun rupa kata. Adverb ni rupa kata. Kata nama khas is proper noun. Jadi kita lihat dalam bahasa Melayu ni ada 4 jenis perkataan. Dan juga bahasa Inggeris ada 4 atau 5 jenis perkataan. Panggil parts of speech. Bahagian-bahagian ucapan. Tetapi dalam bahasa Arab, semua digabung jadi satu. Panggil isim. Jadi kata sifat pun dipanggil isim. Isim. Jadi susah nak translate noun ke isim. Tapi kalau kita tahu semua, kita boleh, secara umum boleh katalah, isim tu noun. Tapi isim tu termasuk juga ganti nama, adjektif, adverb. Rupa kata. Rupa sifat, sifat perbuatan. Adverb tu sifat perbuatan. Kan? Adjektif tu sifat kepada kata nama. Okey, jadi itu dipanggil isim. Jadi kata perbuatan itu panggil fi'il atau verb. Kita ada 3 jenis verb sama dengan bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Lepas tu kita ada kata haraf ataupun kata senti nama, kata hubung. Preposition, conjunction dan lagi lah. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris khususnya, kita ada 8 atau 9 jenis-jenis perkataan kita perlu bezakan. Kita tengok dalam bahasa Arab hanya 3 aja. Kita ada isim, kita ada fi'il, kita ada haraf. Jadi kita perlu memahami dan mengolah 3 jenis perkataan ini dalam ayat untuk memahami ayat itu. Berbeza dengan bahasa-bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Turki pun begitu. Bahasa Turki pun lagi, pada saya, Turki juga kompleks. Dia macam bahasa Inggeris tapi lagi kompleks lah. Di mana dia punya perbuatan tu macam Jepun. Dia punya perbuatan di belakang perkataan. Kalau bahasa Arab, kata perbuatan tu di depan ayat. Depan ayat. Kalau bahasa Inggeris macam bahasa Jepun, dia punya perbuatan tu di belakang ayat. Jadi itu mungkin berbeza sikit. Nah, kalau bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni, dia bergabung. Dia punya bentuk-bentuk ayat, sinteks dia antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris bergabung, bercampur. Dan itu terdapat. Ciri-ciri bahasa Melayu terdapat dalam bahasa Arab, ciri-ciri bahasa Inggeris terdapat dalam bahasa Arab. Tapi kita tahu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ada perbezaan dia kan. Dari segi bentuk ayat dia. Ada juga ada persamaan. Okey, ada soalan dekat ni, yang ni? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey. Okey, right. Jadi istilah yang lain kita guna tentang baris. Kalau orang lama-lama macam saya ni, kita tak dengar dulu fathah, kasrah, dhammah. Kita dengan bahasa atas, bahasa bawah, baris atas, baris bawah, baris depan. Jadi saya akan guna istilah ni yang iaitu fathah maksudnya baris atas. Kasrah baris bawah, bunyi I kan. Dhammah baris depan bunyi U. Lepas tu kita ada fathataini, kasrataini dan dhammataini. Itu baris 2 lah. Itu perlu diingat. Okey.
Ini saya dah kata tadi tentang perkataan-perkataan yang berulang-ulang, di mana isim-isim serta haraf yang berulang terdiri daripada 50% semua perkataan-perkataan Al-Quran. Jadi separuh daripada Al-Quran itu adalah perkara-perkara yang berulang-ulang yang terdiri pada isim-isim ganti nama serta haraf yang berulang. Isim yang berulang-ulang. Iaitu ganti nama, kata tunjuk macam yang, mereka itu, uh, uh, mereka itu, mereka ini, itu semua perkataan berulang macam ulaika, haulai, semua perkataan berulang-ulang. Juga ganti nama samalah, ganti nama, perkataan macam yang allazi, allazina, itu berulang-ulang dan juga haraf terdiri daripada 50%. Nah, itu yang saya kata tadi tentang Al-Baqarah. Lebih 85% perkataan dalam juzuk pertama Al-Quran adalah perkataan yang berulang-ulang. Uh, jadi bila kita nak tambah perbezaan kata dalam banyak bahasa Melayu, perkataan bahasa Melayu itu datang pada Al-Quran. Ada yang katakan sampai 7,000 jenis perkataan dengan kata dasar yang sama lah. Ada sampai 3,000 lebih. Jadi 3,000 lebih itu dah banyak lah tu. Kita nak bertutur dalam satu bahasa lebih banyak pun kita perlu 500 perkataan aja. Kan? 500 perkataan ni kita boleh bertutur dalam bahasa tu. Jadi dalam bahasa Arab ni walaupun dia lebih banyak perkataan, vocab dia lebih banyak daripada bahasa Melayu, bahasa lain kerana dia cukup eloquent dan cukup prolific, tetapi untuk memahami bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan bahasa Arab tu kita perlu hanya mengenal pasti kata dasar dia dulu ataupun huruf akar yang terdiri biasanya daripada 3 huruf sahaja. Okey, 3 huruf sahaja. Kebanyakan 3 huruf, lepas tu ada yang 4, yang 5 tu sedikit sangat perkataan macam tu. Kebanyakan perkataan-perkataan Arab itu bermula dengan 3 huruf. Dan kita boleh lihat dari segi dia punya bentuk pattern dia, iaitu wazan untuk kenal pasti ataupun meneka, ataupun bukan meneka, mendapat gambaran makna perkataan tersebut, dan kita akan dapat memahami lebih jelas bila kita lebih banyak membaca. Okay? Jadi kita mula dengan ganti nama yang itu perkataan-perkataan yang berulang-ulang dalam Al-Quran cukup banyak, hingga 1/3 daripada Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di sini ganti nama, kita bandingkan dengan bahasa Melayu sedikitlah. Istilah ganti nama dalam bahasa Melayu kurang sedikit bahasa Arab. Sebab bahasa Arab dia ada untuk singular, mufrad, untuk satu orang. Dia ada untuk musanna, untuk 2 orang. Dua orang ni dalam bahasa ada untuk 2 orang. Bahasa Melayu tak ada. Seorang atau ramai. Bahasa Inggeris pun seorang atau ramai. Tak ada untuk 2 orang. Di bahasa Arab untuk 2 orang. Dan juga ramailah, jamak, plural. Jadi biasalah kalau ganti nama, kita ada ganti nama orang pertama. Tu mutakallim, orang yang berkata-kata. Orang yang berkata-kata. Ganti nama orang kedua, orang yang menjadi yang kita berbual dengan dia, itu orang kedua. Dan orang ketiga, ganti nama ketiga ialah mereka yang tak ada di depan kita, kita cerita tentang dia. Dan Al-Quran banyak kisah yang memang Allah ceritakan tentang kisah-kisah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi dulu. Maka banyaklah ganti nama Al-Quran itu terdiri pada ganti nama orang ketiga. Jadi kalau kita tengok ganti orang nama ketiga, dia ada lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan, male, masculine dan feminine. Jadi kalau dalam Al-Quran tu banyak huwa. Huwa tu dia. Huwa. Dia seorang lelaki. Kul huwallahu ahad. Kan? Dia katakan dia adalah Allah. Allah itu satu. Allah itu satu. Jadi huwa. Dan singular. Dan kalau feminine, hiya. Hiya tak sebanyak huwa, tapi ada banyak jugalah, tapi tak sebanyak huwa. Hiya. Hiya untuk feminine. Okey? Lepas tu untuk orang kedua. Ni selalu kita cakaplah kalau orang biasa dengan bahasa Arab, anta, anti. Anta engkau lelaki, anti engkau perempuan. Dan ana saya, untuk perempuan, untuk lelaki sama ana. Jadi ana
orang pertama, anta, anti, orang kedua, lelaki dan perempuan, dan huwa dan hiya. Jadi yang paling banyak huwa. Jadi kau balik kenal huwa dululah, kau tak nak kenal yang lain pun. Kan? Tapi tak kalahkan satu perkataan je boleh kenal. Yang paling banyak keluar huwa. Lepas tu terus pada orang ketiga. Home, mereka. Home mereka. Kadang him. Dalam Al-Quran kadang him, bukan home, him. Itu nahu. Sebab sebelumnya huruf kasrah. Maka masuk lihim, tak lihum. Lahum, lihim. Sebab sebelumnya baris bawah. Jadi dia akan jadi untuk mudahkan sebutan. Dalam bahasa Arab, banyak perubahan ejaan itu berlaku kerana untuk memudahkan sebutan. Jadi kita mula dengan home. Home untuk lelaki ramai, dan perempuan hunna. Hunna tak banyak. Bahagian perempuan tak banyak. Sebab dalam Al-Quran yang dirujuk lelaki termasuk juga wanita. Tapi kalau dia rujuk pada wanita, khusus wanita, tapi kadang-kadang ada setengah ayat tu Allah yang tentukan. Nanti kita akan belajar, nanti kita jumpa nanti. Okey, tak apa. Tapi kita ambil umum. Yang ni kita belajar pemula memahami teks Al-Quran. Jadi hunna untuk mereka perempuan. Okey. Jadi untuk orang kedua, antum, kamu semua, antum. Antunna untuk kamu perempuan tak banyak berlaku dalam Quran. Sedikit sangatlah kalau berbanding dengan hum atau antum. Lepas tu nahnu. Nahnu untuk orang ketiga kami. Jadi, kenapa saya pergi pada orang pertama tu orang ketiga? Kerana ini paling banyak, lebih banyak. Dan yang untuk orang lelaki ketiga paling banyak. Huma, antuma ini untuk orang kedua. Untuk dua orang. Jadi huma untuk orang ketiga. Mereka berdua, lelaki mereka dua perempuan, sama saja ejaan dia. Antuma pun sama. Baik lelaki atau perempuan untuk dua orang. Dan nahnu, kami. Jadi kalau tengok kotak ni ada 15 kotak, ada 15 perkataan, tapi 3 adalah berulang. Iaitu nahnu. Untuk dua orang pun nahnu, untuk ramai pun nahnu. Kami. Untuk orang kedua, lelaki dan perempuan sama juga. Antuma. Untuk orang ketiga, huma dan huma. Jadi hanya ada 12 perkataan berbeza. Jadi paling kurang ingat yang orang ketiga, huwa, hum. Kalau kita dah hafal huwa dengan hum, insya-Allah boleh kenal yang lain. Kalau bukan lelaki, maksudnya kalau bentuknya lebih kurang aja kan. Huwa, hiya. Ana, ini selalu keluar. Ini memang ada. Ana, kami. Saya. Nahnu, kami. Okey? Jadi yang ni kena ingatlah. Kena hafal. Yang penting hafal yang lelaki aja dulu. Lelaki orang ketiga dan orang pertama. Orang pertama tak ada lelaki atau perempuan lah. Dia saya dan kami kan. Okey? Lepas tu antum. Biasanya keluar. Okay, ada soalan? Tak ada. Okey. Jadi ganti nama ini apabila tertulis dalam Al-Quran, dia bergantung. Sama ada dia bersambung dengan perkataan sebelumnya atau dia terpisah. Atau dia bersendirian. Al-Quran tu banyak bersambung kan. Dalam Al-Quran ganti nama ni bersambung. Jadi kalau huwa, dia akan jadi hu. Kita tak cakap kitabu huwa. Dan Quran tak ada kitabu huwa. Kitab dia. Jadi kitabuhu. Atau jadi kitabihi. Kalau ba tu baris bawah, jadi kitabihi. Jadi huwa jadi hu. Kita ambil asal dia, huwa jadi hu. Huma tidak berubah. Huma. Hum jadi hum. Kadang-kadang jadi him lah. Itu sebutan. Hiya jadi ha alif. Ketika Allahumma ghfir laha warhamha. Allah merahmati dia perempuan. Wa'fu anha dan memaafkan dia.
Itu untuk perempuan. Kalau lelaki, Allahumma fillahu warhamhu. Kan? Sebab saya ada sepupu isteri saya, suami dia meninggal lagi ni. Saya kena jaga dia lepas 10 tahun lagi. Jadi saya teringat tu. Okey. Jadi huma lelaki perempuan sama. Hum, hunna tak berubah. Anta jadi ka. Anta jadi ka. Dia tak kata kitabu anta. Tak kata kitab engkau. Dia kata kitab buka. Kita buka. Jadi buku engkau. Okey. Jadi ini untuk orang ketiga ni. Ada orang kedua anta lah. Lepas tu antuma kuma. Kitabu kuma. Tak kata kitabu antuma. Lelaki perempuan sama. Antum jadi kum. Antum belakang jadi kum. Kalau dia sambung dengan perkataan jadi kum. Jadi kitabukum. Anfusakum. Diri kamu. Jadi itu semua dipanggil cara dia tulis bersambung. Antum jadi kum. Anti jadi ki. Kitabuki. Jadi ka dengan ki. Antuma jadi kuma. Okey, sama juga lelaki perempuan. Antunna jadi kunna. Ini kunna. Pun tak banyak berlaku dalam Quran. Yang paling banyak macam anna lah. Ana jadi dia tambah ya atau tambah nun ya. Macam kita buka kitabi, kitabku. Kan? Apa tu kalau dia dua dia kata bani. Kalau kitab dua kitab kan kata bani. Dia ada itu juga. Dia mungkin dia mungkin berlaku. Tapi kadang-kadang pun ya di belakang ditukar jadi kasrah saja. Macam fattakuni nun belakang tu. Itu pun juga jadi disilangkan ya jadi baris bawah digantikan. Dan nahnu jadi na. Jika belakang perkataan tu sama ada isim ataupun PL bila ada na nun alif tu kami lah. Kitab kami. Jadi itu bagaimana perkataan ini tertulis dalam Al-Quran. Berbeza kalau dia bersendirian atau dia bersambung. Bersambung selalu di belakang lah. Dia sambung di belakang perkataan. Okey. Dia tak pernah bersambung dari segi di depan. Kalau di depan selalu perkataan ganti nama ni akan ditulis berasingan. Okey, ada soalan? Tak ada, saya teruskan. Okey. Jadi ganti nama dia panggil dalam bahasa Arab dia dhamir. Dhamir ganti nama. Okey. Dhamir kalau dalam bahasa Arab dia maksud conscience. Siapa kita? Conscience. Jadi contohnya mufrad bilangan kita ada ganti nama kedua huwa, dia terjemahan dia. Ganti nama kedua anta anti, awak lelaki atau perempuan dan anak saya. Jika tengok contoh dia di bawah Rabbahu Tuhannya. Tuhan dia lelaki. Ahliha keluarganya wanita. Keluarga wanita itu. Iyaka hanya kepada engkau. Ini lelaki engkau anta. Dia sambung. Laki bagimu. Bagi ke engkau perempuan. Li ni li bagiku. Li bagiku. Lam ni bagi. Untuk. Okey, itu bagaimana contoh yang berlaku dalam Al-Quran. Okey. Okey, dan untuk jamak, untuk ramai, kita ada hum, alaihim. Jadi alaihim untuk mudahkan sebutan. Kalau cakap alaihum, suka sikit. Tapi ada juga dalam riwayat baca Al-Quran tu ada alaihum. Tapi kita biasa dengan hafs, alaihim lah. Okey. Hunna, bashiruhunna. Ini mereka perempuan.
Basuhunna. Antum, jadi belakang tu kalian, kamu, minkum. Kamu semua, minkum. Jadi kum belakang. Antunna jadi kunna, kaidi kunna. Tipu daya kamu perempuan. Nahnu ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. Itu kami. Itu bagaimana perkataan-perkataan ini bila tulis bersambung dengan perkataan sebelumnya. Okey. Ni dia tak sambung, kaidi kunna tak sambung. Memang tak boleh sambung lah. Dia dengan kau tak boleh sambung. Tapi dia ditulis satu dia sebagai dia kena baca sebagai satu makna lah. Kaidi kunna. Tipu daya kamu. Okay, ada soalan? Right. Jadi kita berlatih sekarang ni. Saya tengok jam. Saya nak buat recording untuk sekali jam, setengah jam. Okey, kita berlatih ni. Silakan yang ada. Siapa lagi ada? Puan Sharifah. Okey. Puan Sharifah Anom. Selamat datang. Jadi kita berlatih dengan mengenal pasti dhamir atau ganti nama yang ada dalam ayat ini. Okey. Silakan. Mungkin Cik Samturi, Puan Jana, Puan Haji Maksyadah. Biasa rasa. Dia boleh cuba, tak apa. Dah banyak lupa ni. Okey, silakan. Pada baris pertama, wa qala allazi naja minhuma waddakara. Mana dhamir situ? Dhamir. Ganti nama. Yang kita dah belajar tadi kan? Naja. Ini asal. Naja bukan. Naja dia tak ada nahnu. Dan kalau di belakang na apa itu ganti nama. Kalau ini fi'il ni. Min huma lah. Min huma. Min huma. Jadi dia punya ganti nama, ni ada dua perkataan sebenarnya. Min huma, jadi huma saja perkataan. Huma saja. Tu ganti nama. Okey. Apa makna huma? Dua orang. Kan? Dua orang. Ya, dua orang. Mereka berdua. Di antara keduanya. Okey. Okey, di bawah ba'da ummatin ana unabbiukum. Mana ganti nama situ? Ana, aku. Ana maksud aku. Kan? Sebab dia bersendirian. Ana. Ummatin ana. Lepas tu, ada lagi dhamir lepas tu? Unabbiukum. Unabbiukum. Jadi kum menjadi dhamir dia. Dhamir. Kum. Unabbiukum. Dia jadi objek kepada perkataan sebelumnya. Okey, di bawah. Hi. Masa tu. Hi. Tak dengar? Hi. He. Okey, he maksud dia. Bitakwilihi. Bukan dia atau ia. He, who dalam bahasa Arab ni boleh rujuk pada manusia ataupun apa lain pada manusia boleh juga. Kalau macam keadaan ataupun kadang bukan manusia lah, masuk kadang benda. Macam kitab disebut pakai who. Kalau bahasa Melayu tak cakap dia, kata ia kan. Ia, tapi dia who atau he atau mana-mana ganti nama boleh digunakan untuk manusia dan juga bukan manusia. Okey. Kalau khususnya orang ketiga lah who. Who atau he atau hia. Okey. Okey. Terusnya ada tak lagi? Ganti nama. Fa'asilu ni. Ni. Ni maksud aku. Dia asalnya ada ya belakang. Patutnya ada ya belakang ni. Fa'asilu ni.
Tapi dalam Quran buang ya diganti dengan kasrah. Maka hantarlah aku. Maka arsilu, utuslah aku. Ada ni itu belakang. Okey? Jadi itu bagaimana. Kalau kita tengok pada ayat ni satu ayat, satu ayat sebenarnya ni, Surah Yusuf ayat 45. Kita ada berapa ganti 5. nama? 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada lebih kurang 15 perkataan. Itu banyaknya ganti nama atau dhamir dalam Al-Quran. Bila kita kenal, kita dah at least 1/3 of the way to start understanding the Quranic text. Kan? Itu bila kita baca, kita jumpa perkara banyak. Kita baca nanti kita kena tengok, oh ini maksudnya aku, maksud kamu, maksudnya mereka. Lama-lama itu dah kira jadi internalize. Okay, ada soalan setakat ni? Let me clear. The drawings. Ustaz, yang ulap dihukum tu mana? Ulap tu Ya, soalan, silakan. yang ulap dihukum kan? Ulap tu dia sebagai dia lah kan? Dia sebagai fi'il. Unab Fi'il. bihukum ni fi'il yang transitif bila ada u. Maksudnya unab bihukum, aku memberitakan pada kamu. Tapi kalau unab bihukum bila ada fi'il mudhari', dia boleh bermakna sedang atau akan berlaku. Sebab tu ayat ni perkataan terjemah dia, aku akan beritahukan kepadamu. Unab bihukum. Jadi itu. Naba'ah. Jadi u ni menunjukkan aku atau saya. Nabbi'u ni dia punya perbuatan. Memberitakan. Kum jadi objek dia. Kamu. Objek. Jadi dalam satu rangkaian huruf ni ada 3 perkataan. Tapi kalau nak terjemahkan bahasa Melayu, boleh terjemah pakai sampai 4 atau 5 perkataan. Aku akan beritahukan kepadamu. Kan? Ni ada 5 perkataan kan dalam bahasa Melayu. Okey? Ada soalan lain? Jadi U tu bukanlah domain dia kan? Bukan. Dia gini. Dalam bahasa Arab ni, perbuatan yang dilakukan tu dia ada voice, dipanggil voice ataupun ada dalam tu ada dalamnya sudah ada dhamir. Maksudnya yang Tersembunyi. pada siapa yang melakukannya. Kalau hamzah di depan, aku. Kalau ya di depan, orang ketiga, dia. Kalau nun di depan, itu fi'il mudhari' kita akan belajar nantilah. Jadi yang ni bukan dipanggil dhamir. Dia cuma memberi gambaran dhamir siapa. Okey? Siapa yang lakukan perbuatan itu. Yang itu. Okey? Right. Kita boleh katalah kalau U ni okey aku, boleh juga kita kata dhamir dia. Tapi kita panggil, kalau dia panggil dhamir tersembunyi dalam perbuatan ini ialah ana. Iaitu aku. Okey? Panggil mustatir, dhamir mustatir. Ni fi'il mudhari' kan? Oh ya betul dah. Okey? Ada soalan lain? Tak ada, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan lagi ni. Mana lagi dhamir dalam ni? Silakan pada barisan pertama. Hum. Jahazahum. Jahazahum. Hum mereka. Kalau tu jahazahum, menyiapkan bekal mereka. Jahazahum. Okey. Lepas tu kita tengok ayat kataan berikutnya. Bijahazihim. Him dengan hum sama ke tidak? Sama maknanya, sebutan jalan. Kerana apa bezakan? Yang sebelum hum ni dia fathah. Sebelum hum-nya ni dia kasrah, zi. Bijahazihim. Kalau nak cakap bijahazihum susah. Jadi orang Arab dia mudahkan. Bijahazihim. Dia lebih fasih kalau cakap bijahazihim.
Tapi makna sama. Terus ada lagi domeh pada barisan kedua. Ni. Ni masuk tu ni. Ni tu saya, aku. Kan? Datangkanlah, bawalah kepadaku. Tu ni. Itu ni kan. Itu ni. Kau dah mulakan asal lah. Kau baca macam tu lah. Kau dia sambung. Dia dua asal. Kolak tu ni. Kalau itu ni. Kalau mula pada itu baca itu ni. Asal dia ya. Dia hamzah. Okey? Right? Terus. Kum. Kom. Lakum. Kamu dah biasa nampak kan? Lepas tu. Abi. Kum. Kum. Ayah kamu. Lalu bawah. Na. Mana? Ni na. Bukan. Dia kalau bukan. nun alif dah ada alif baru dia ada kami. Dia kalau tak ada alif dia sebahagian daripada perkataan itu, sebahagian daripada Bersembunyi. fi'il. Okay. Dia kalau perempuan nanti dia ada tak ada nun alif tetap banyaklah. Itu kalau fi'il dia nanti. Okey. Kita ada Bila kita terjemah tu macam seolah ada domain tu. Kamu lihat kan. macam Allah tarawna kamu lihat. Ya. Ini tarawna abad ni fi'il. Statil. Mustatir. Dia berdiri satu apa, dia perkataan tu berdiri sendiri lah macam mana. Dia Tarawna. perkataan dia sendiri. Ni satu perkataan saja ni. Dia kalau ada tarawna baru Boleh. kau lihat kami. Kalau ada alif. Tapi tak ada alif. Biar saya buang dulu. Okey. Right. Lepas tu ada Ni aku. Ani. Sama juga. Ada ya di belakang. Bahawasanya aku. Ufi. Ufi pun aku menyempurnakan. Tapi dia bukan dhamir. Ufi ni fi'il. Ufi dia pada perkataan wafi. Wafi mana menyempurnakan. Ufi aku menyempurnakan. Dia tak dipanggil dhamir. Dia panggil perbuatan. Perbuatan yang ada dhamir tasmi' alam tu. Dia panggil dia, aku. Ufi. Okey. Wa ana khairul munzilin. Nahnu. Jadi kita ada ana. Ana. Kita ada hum. Jahazihim. Uktuni. Okey. Bawalah dia kepadaku. Uktuni. Kum. Kom. Dan Kita ada kum. 1, Habikum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Lebih kurang sama 1/3. Okey? Ada soalan? Ini. Okey. Kita teruskan. Satu lagi latihan. Saya rasa. Okey. Okey. Ini yang ketiga. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Mana dhamir di sini? Rabbi. Bi tu ya dia apa kan? Ni. Sebenarnya ada rabbi. Ada ya situ. Qala rabbi sijnu. Jadi kadang-kadang ada juga yang rabbi ini tapi dia bukan Tuhanku. Ada juga nanti kita tengok tapi di sini rabbi Tuhanku. Rabbi ba'da ya. Asjinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Masa satu lagi. Kita ada. Kalau tengok terjemahan senanglah kan? Ilayya. Kepada ilayya. Ilayya. Dia kadang ilayya, kadang li. Dia ilayya. Dia kadang dia baris bawah, kadang baris atas. Sebab untuk mudahkan sebutan, sebab lam ni baris fathah,
Nak cakap ilaihi kan susah je ilayya. Dia tetap aku situ. Okey. Mimma yad'unani. Mereka mengajakku. Ni aku sini. Okey. Ilahi. Ilaihi. Hi. Sama juga ilaihi. Ilaihi tak cakap ilaihu. Ilaihi kepadanya. Terus Ni. anni Ni. dariku atau tentangku. Anni ada ya nun ya. Nun ni sebagai perkataan, ya tu tambahan. Jadi tu ya tu aku. Kaidahunna. Hunna. Hunna tipu daya mereka perempuan. Perempuan. Asbu ilaihinna. Inna. Hinna. Hunna dengan hinna sama tak? Sama. Sama. Ah. Cuma sebutan dia tu beza sebab ni ilaihinna. Okey. Wa akum minal jahilin. Jadi akum ni bukanlah domain. Akum pula dia dipanggil perkataan akum. Jadi dia panggil ni adalah akun Semuanya. adalah dia panggil sebagai perkana lah. Aku menjadi akun. Okey, minal jahilin. Tak ada. Jadi itu dia kita punya dhamir Rabbi, Tuhanku, ilayya yad'unani ilaihi anni hunna hinna. Okey, ini dah contoh kita akan dapat Al-Quran dan bila kita baca nanti seminggu kita jumpa tutorial nanti minggu depan hari Jumaat malam kita buat tutorial untuk saya terima beberapa soalan yang nak diajukan, kita buat ulang kaji apa kita belajar pada hari ini insya-Allah. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita siapa bawa kita ada Puan Syarifah, Puan Jana, Puan Zaitun. Okey. Alhamdulillah. Kita teruskan. Saya stopkan rakaman dulu.